Baru ada. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah SWT. Pagi ini kita dapat sambung kelas kita. Dan hari ini insya-Allah kita sambung soalan percubaan Yayasan Islam Kelantan bahagian ba. Tahniah hadir dah. Untuk lagi tu dah panggil-panggil. Tu gerak-gerak mana negara. Okey, jadi kita mulalah lewat dah sikit kita ni. Boleh nunggu 10 minit lebih dah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum kita mula, naftatihu darsana wa faslana bi qira'ati min kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, petikan kita ni berkaitan dengan akhlak. Jadi bagaimana biasa, sebelum kita baca petikan, kita lihat terlebih dahulu soalan-soalannya supaya memudahkan kita dan menjimatkan masa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini soalan dia, soalan alif, soalan kefahaman 12 markah. Yang pertamanya kita cuba faham isi faham dia, soalannya. Okey, pakak-pakak nyaut, pakak-pakak jawab. Yang pertama kita ada madza. Apa makna madza? Apa maksud madza? Apakah? Okey, apakah? Yang kedua kita ada isyrah. Kaji Jepun kata isyrah. Isyrah. Tak ada orang tahu. Tak ada. Isyrah ni mana? Huraikan. Lagi kita jumpa soalan huraikan. Dan soalan petikan. Okey, yang ketiga kita ada bayyin. Mana bayyin? Bayyin. Tak ada kita tahu juga. Pakai senyap. Nak kata sejuk ngaji ada geladak ni dah. Okey. Mana bayyin? Tak ada kita tahu. Bayyin. Kau tak jumpa juga bayyin. Pakai senyap belaka. Senyap belaka. Nyatakan. Bayyin. Jelaskan, nyatakan bolehlah. Okey, bagus. Seterusnya minma. 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 Atau baca je mimma, asalnya minma. Minma asalnya. Apabila digabungkan dia ejaan dia jadi gini. Mimma. Apa makna min? Apa makna min? Okey, amal ni nyaut tak untuk tak amal. Apa makna min? Kena pakai nyaut lah. Kalau dia tak jalin lah tak nyaut. Kayak serkat ni. Minma. Siapakah? Kalau siapa man. Siapa man. Ni min. Min harful jarri. Min. Makna apa min? Daripada. Dari lah. Min. Ma apa? Jadi maknanya dari apa. Min ma dari apa. Okey, bagus. Min ma. Mimma. Dari apa. Kemudian kita ada soalan yang kelima ma. Apa makna ma? Apa? Apa. Baik. Soalan 6 bersama ma. Jadi soalan
Hiasan ni petikan dia agak pendek. Pendek ni. Yang tidak tengok kata area. Tapi nampak banyak. Apa nampak pendek? Okey. Nampak pendek. Tapi patutnya nampak banyak. Banyak dah. Okey. Baik, kita nampak ada soalan dia. Kita ada soalan madza, apakah? Kita ada isyarah, huraikan. Kita ada bayin, jelaskan. Kita ada mimma, dari apa. Kita ada ma, apa. Okey. Baik, kita cuba cari jawapan. Madza tu'tabar ma'alil akhlaq? Apakah yang dianggap dengan ma'alil akhlaq? Ketinggian akhlak. Okey, cuba Ustaz baca, cuba jawapan, terus goyak. Inna asasa hayatil insan akhlaquhu wa adabuhu. Sesungguhnya asas kehidupan manusia adalah pada akhlak dan adabnya. Soalan tadi apa? Madza tu'tabar ma'alil akhlaq? Apakah yang dianggap dengan ketinggian akhlak? Lianna ma'alil akhlaq tu'tabaru dhamanan 'aziman listimrari salam wal mawaddati fil hayat. Kerana ketinggian akhlak dianggap sebagai jaminan yang besar untuk meneruskan keselamatan, kesejahteraan dan kasih sayang dalam kehidupan. Okey, ada jawapan? Soalan dia tadi, madza tu'tabar ma'alil akhlaq? Apakah yang dianggap sebagai ketinggian akhlak? Madza tu'tabar ma'alil akhlaq? Mana jawapan dia? Ni ada dah dia punya pembayang. Jadi jawapan dia mana? Dengar-dengar kita ada sejai masa. Kalau pakat senyap tak gerak. Tak gerak kelah pakat senyap. Domana aziman. Start cerita kan. Bayar ada dah Bayar ada dah. Dia tanya apakah yang dianggap dengan ketinggian akhlak. Jadi dianggap ketinggian akhlak sebagai jaminan yang besar untuk meneruskan kesejahteraan dan okey. Sampai di sini. Merah dulu. Okey, nombor 1. Kopi. Lari sikit. Okey. Jangan lupa mukadimah Ambil mukadimah dahulu. Tu'tabaru ma'alil akhlaq. Selepas istifham tu mukadimah lah. Dianggap ketinggian akhlak okey. Tu'tabaru ma'alil akhlaq dhamanan 'aziman listimrari salam wal mawaddati fil hayat. Dianggap ketinggian akhlak sebagai jaminan yang besar untuk meneruskan kesejahteraan dan kasih sayang dalam kehidupan. Okey, beres. Yang kedua, isyarah qaula Ahmad Syauqi fi Nas. Terangkan maksud Ahmad Syauqi di dalam Nas. Ni memang payah soalan ni. Sebab tu tak ada soalan isyarah skala. Jadi baik sebagaimana biasa, mukadimah jangan tinggal. Ambil untuk soalan kefahaman, pala jawapan. Mukadimah kena ada. Kata-kata Ahmad Syauqi dalam Nas
bermaksud. Kena royak bermaksud sebab dia kata isyarah, huraikan. Dia kata bermaksud apa? Siapa Haji guna? Tak apalah, dia usah royak sebab kita Haji jumpa soalan gini dah. Qaulu Ahmad Syauqi fi Nas. Kalau kita nak bersini pun boleh, nak berbelakang boleh. Kalau nak buat depan kita kata yuqsadu, ataupun kita boleh ubah sikit. Okeylah. Isyrah qaul Ahmad Syauqi fi Nas. Kita boleh depan lah sudah. Jangka nak tak lagi. Nafham min. Kita faham dari kata-kata Ahmad Syauqi Innas. Ni kena buat sendiri ni. Soalan ni tak ada rubik dalam SPM jenis gini ni. Nah, suruh kita hurai. Hurai pula tu hurai ni. Dalam petikan ni kita tengok. Wahya aidan dalilun ala hadaratil ummah wa thaqafatiha. Ianya juga adalah sebagai sebagai bukti ke atas kemajuan bangsa dan ketamadunannya, kama annaha mi'yaru najahil ummah, sebagaimana ianya juga adalah kita kata mi'yar ni apa? Kama annaha mi'yaru najahil ummah. Dekat bukit timbangan dia panggil. Dia kata apa ya? Dalil tak mari. Najahil ummah, kejayaan umat dan kegagalannya. Ya, apa ni? Kita kata sebagai siapa tolong bagi? Bukan tak mari pula dah. Nak kata apa وهي أيضا دليل على حضارة الأمة وثقافتها كما أنها معيار نجاح الأمة أو فشلها. Bukan neraca dipanggil ke apa dah? Tak mari. Apa ni ya? وهذا يوافق قول أحمد شوقي, ianya bertepatan dengan kata-kata Ahmad Syauqi, innamal umamu al-akhlaqu ma baqiyat. Sesungguhnya sesuatu umat tu dinilai atau dengan apa? Al-akhlaqu ma baqiyat, dengan adanya akhlaknya. Fa in hum zahabat, sesungguhnya sekiranya hilang dari mereka akhlaquhum zahabu, maka hilanglah umat tersebut. Kalau kena hurah kata-kata hikmat ni susahlah. Soalan ni memang pasal pusing, tak ada lah SPM soalan gini. Soalan suruh hurai kata-kata hikmat. Jadi dia nak ayatnya hanya nak ayatnya akhlak ni penting bagi sesuatu bangsa. Tu je maksud dia. Tak mari lagi perkataan mi'yar. Mi'yar nak kata apa pun Melayu. Siapa dia boleh tolong Ustaz? Mi'yar. Kena Google Translate dia terjemah ke apa. Ustaz tarak mari nak kata mi'yar. Ya, apa nak kata? Alah, tak mari. Dipanggil Google kata standard. Apa kita nak kata? Ya, nanti. Okey. Jadi jawapannya kita jawabkan dah. Kita kena buat sendirilah jawapan sebab soalannya isyarah. Nafa min qawli Ahmad Syauqi fi Nas bi anna
bahawasanya kalau tak siwak ayat diri ambil dari ni tak apa. Bi'anna Ustaz kena rekod ni. نفهم من قول أحمد شوقي في النص بأن الأخلاق bahawasanya akhlak apapun kita ambil tajuk ni tak bi'anna ma'adil akhlak bahawasanya ma'adil akhlak innamal umamu al-akhlaq ma baqiya فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا لأن معالي الأخلاق يضمن menjamin ambil dia hadaratil ummah atau kita ambil terus dia tak apa يضمن hadaratil ummah. Okey. Baik. Jadi untuk soalan ni tak apalah. Jangan kenali sangat ke soalan ni. Soalan ni memang soalan luar biasa. Soalan isyrah. Jadi kita boleh buat nafham min qawli Ahmad Syauqi fi nas. Kita faham dari kata-kata Ahmad Syauqi ni penyair ni. Dalam nas bahawasanya ketinggian akhlak itu menjamin kemajuan umat dan ketamadunannya sebagaimana ianya adalah standard kepada kejayaan ummah dan ataupun kegagalannya. Nak kata apa? Ya, tak mari. Okey, beres yang tu. Pelik sikit soalan Y ni. Yang ketiga kita ada bayyin makna hifdzul lisan, jelaskan maksud menjaga lidah. Okey. Jelaskan maksud menjaga lidah. Kita ambil muqaddimah dahulu. Maksud menjaga lidah ialah kita tengok teks. Biduni ma'alil akhlaq yaqa'u dimar wal halak 'ala al-insan wal mujtama'. Tanpa ketinggian akhlak akan berlakunya kerosakan dan keruntuhan kepada manusia dan masyarakat. Bal 'ala jami'il makhluqat, bahkan ke atas seluruh makhluk. Okay, belum ada. Wa min a'zami muwasafati ma'alil akhlaq hiya hifdzul lisan. Di antara ciri-ciri ketinggian akhlak yang terbesar ialah menjaga lidah. Okey, kita jumpa dah pembayang dia. Soalan tertanya, bayyin makna hifdzul lisan, jelaskan maksud hifdzul lisan. Apakah yang dimaksudkan dengan hifdzul lisan? Hifdzul lisan huwa sawnun nafs min al-kalam al-fahish mithl al-ghibah wan namimah was sakhriyah wa ghairiha. Menjaga lidah itu ialah menjaga diri dari kata-kata yang buruk seperti umpat, fitnah, mempersenda dan lain-lain. Okey, mana jawapan? Mana jawapannya? Degah. Lama duduk dia. Bagi jumpa dah. Saulun nafs. Okey, sampai wa ghairuh. Okey, wa ghairuh. Ada. Kita ambil belakang seperti titik sini. Okey, nombor apa ni? Nombor 3 dah. Nombor 3. Okey. Nombor 3 kita copy, kita letak sini. Maksud hifdzul lisan ialah, okey, dia molek dalam teks pun ada ialah. Wow ni kalau kita kekal sini kena potong tak markah. Siapa dia? Tak jawab.
Wow, dah letak ada wow kan? Macam Ustaz ni copy sekali dengan wow. Cacat tak makna? Jawapan kita dengan ada wow sini. Maksud menjaga lisan dan ialah. Perlu ke tak wow? Tak perlu. Kena buat kalau kita letak juga wow, dia akan potong setengah markah. Ni ingat dia. Jangan ambil wow. Wow tu makna dan kan? Jadi cacat lah. Sepatutnya terus huwa. Maksud menjaga lidah ialah, tak perlulah wow. Kalau ada wow dia jadi dan ialah. Jadi macam ayat lain pula. Okey, macam ni. Seterusnya yang keempat, mimma yahfazul insanu lisanahu, dari apakah manusia menjaga lidahnya. Okey. Okey, kita ambil yahfazu. Muqaddimah dia. Okey, muqaddimah dia yahfazul insanu lisanahu, manusia menjaga lidahnya. Penyambung dia ke apa penyambung dia? Soalannya mimma, apa penyambungnya? Dari apa? Penyambung jawapan apa? Min. Okey, ahsanta. Min. Yahfazul insan lisanahu min. Dari. Sebab dalam soalan ni benar ada min ni. Min ma, dia ada gabungan di antara min dengan ma. Jadi penyambungnya ada min. Baik, kita tengok. Manusia menjaga dari apa? Oh, jawapan yang sama tau. Betul tak? Betul. Jawapan sama. Mana jawapan sama? Mana jawapan dia? Minal kalam. Minal kalam. Maknanya kalau kita ambil jawapan tadi sekerat saunun nas pun padan. Sebab jawapan itu tepat di sini. Sebab tu saya kata teks ni pendek. Hanya tinggal 40 ni. Jadi jawapannya sama. Kalau jawapan sama, tadi kita pendek. Yahfazul insan lisanahu minal kalamil fahish. Manusia menjaga lidahnya dari kata-kata yang buruk. Tadi apakah maksud menjaga lisan? Huwa saunun nafs minal kalamil fahish. Kita buat contoh lah tadi. Okey, dia tempat tolong. Boleh tak sekat tu ya? Ada lah. Menjaga diri dari kata-kata yang fahish, yang buruk. Yang ni lebih ada contoh lagi. Okey. Seterusnya yang kelima, ma tastafidu minan nas, apakah yang awak dapat faedah dari nas? Soalan ni banyak nak tanya kita dah. Banyak tanya pendapat kita. Okey, muqaddimahnya tastafidu minan nas. Boleh tak kekalkan ta ni? Ta ni awak. Kita tukar dengan apa? Untuk muqaddimah ni. Apakah yang awak dapat faedah daripada nas? Sepatutnya siapa yang dapat faedah untuk jawab? Saya. Kalau saya tukar apa? Astafidu. Baik. Ahsan. Saya dapat faedah dari nas. Kena ingat, kalau soalan je ditanya gini, kalau dia tanya awak, kena tukar pada saya lah. Okay. Astafidu minan nas. Ni bahaya ni. Ramai tak tukar ni lagi biasa. Saya dapat faedah daripada nas. Apa kita dapat tu? Okey, apa faedahnya? Faedahnya banyak. Wa kullu hadhihi sifat ar-radi'ah tuaddi ila fasad hayatil ijtimaiyah. Setiap sifat-sifat yang buruk ini membawa kepada rosaknya kehidupan masyarakat. Soalan ni umum ni soalan saat ni kita boleh ambil mana-mana ni. Apakah yang awak dapat faedah daripada nas? Maknanya kita boleh ambil apa-apa saja. Okay, kita tinggal dulu lah ni. Kita nak ambil mana? Soalan ni mana pelik sikit belakang ni. Ni soalan 6 ada lagi ni. Mal mawdu' al-munasib lil qit'ah. Apakah tajuk yang sesuai untuk teks ini? Kita nombor 5 tu kita tinggal dulu sebab dia tanya pendapat kita boleh ambil mana-mana ataupun kita nak ekor sendiri. Kita selesaikan hak ada kaitan dulu. Soalan 6 pun dia tanya kita juga. Apakah tajuk yang sesuai untuk teks ini?
Al-mawdu' al-munasib lil qit'ah. Kalau soalan ma, apa penyambung dia? Ma. Hiya. Ni al-mawdu' mudzakkar ke muannas? Muzakkar. Huwa ke hiya? Huwa. Huwa. Okey, huwa. Al-mawdu' al-munasib lil qit'ah. Tajuk yang sesuai untuk petikan ini apa tajuk dia? Apa kita nak bubuh? Apa cerita hak utama dalam ni? Apa yang jumpa? Yang sesuai. Cerita hak apa kita nak baca-baca tadi? Tentang apa? Akhlak. Akhlak. Kita ambil inilah. Ni sesuai. Ma'alil akhlak. Ketinggian akhlak. Okey. Ketinggian akhlak. Ma'alil akhlak. Al-mawdu' al-munasib lil qit'ah huwa ma'alil akhlak. Ketinggian akhlak. Okey, beres. Soalan nombor 5, soalannya apakah yang dapat faedah daripada nas? Apa yang awak dapat faedah daripada nas? Apalah kita baca berhabis dulu. Qala al-hakim bala'ul insan minal lisan. Kata-kata para hukama, ujian manusia itu adalah dari lidah. Hadha hathal Islam ummatahu ala hifzihi wa sawnihi hinal kalam. Jadi dengan itu Islam menggalakkan umatnya supaya menjaga lidahnya, dan hifzihi wa sawni makna samalah, hinal kalam, ketika bertutur. Wa min muwasafati ma'adil akhlaq, di antara ciri-ciri ketinggian akhlak juga ialah as-sabru ala tahammulil karb, sabar menanggung kesukaran atau ujian Allah. Bal muwajahatuhu, bahkan berhadapan dengannya atau kita menghadapinya bi basyatatil wajh, dengan wajah yang dengan wajah yang panggil baik, ceria lah. Waridal qalb, dan redha hati. Wa kadzalika si'atus sadri, begitu juga berlapang dada. Wal afwu 'anil nas, memaafkan manusia. Wa husnul dhann bihim, bersangka baik dengan mereka. Wa kadhmul ghaid, dan juga menyembunyikan kemarahan. Wa ghairuha, dan lain-lain. Okey, itu di antara ciri-ciri ketinggian akhlak yang baik. Okey, kita nak ambil apa, nak beritahu apa ni? Madza tastafid minan nas? Saya dapat faedah daripada nas. Jawapan bebas sebenarnya. Boleh pilih apa-apa sahaja. Nak ambil apa? Siapa nak cuba-cuba? Bebas, nak ambil mana-mana pun boleh. Ada orang nak try? Tak ada. Awal bebas tu tak ada dah. Dia semua yang isi hak baik boleh kita jadikan. Saya dah, sebab dia tanya awak ni. Jawapan ni bebas kalau begini ni. Saya dapat faedah daripada nas, contohnya kita nak kata apa? Nak ambil hak di awal ini pun boleh. Dia terlalu bebas nak. Saya dapat faedah daripada nas bahawasanya asas kehidupan manusia ini adalah akhlaknya dan adabnya pun boleh. Nah, contoh kita ambil ini. Kita ambil terus ini. Okay, tak ada masalah, sebab dia tanya apakah yang awak dapat faedah daripada nas, terlalu umum. Saya dapat faedah daripada nas bi anna, kena tukar sikit. Bi anna asal sahayatil insan akhlaquhu adabu. Beres. Boleh nampak? Ini soalan sebab dia tanya pendapat kita tak? Apakah yang awak dapat faedah pada nas, saya dapat faedah daripada nas bahawasanya asas kehidupan manusia ini adalah berdasarkan akhlaknya dan adabnya, tingkah lakunya. Yes. Okey, ada soalan? Jadi soalan ini tak payah pusing, dia banyak pelik. Banyak soalan kepelikan. Yang pertama tadi soalan isyarah,
Kemudian yang kedua dia tanya apa ni, kata-kata, bukan kata-kata hikmat, dia tanya syair. Kita tak pernah dia diajar syair, jadi tak sepatutnya jadi soalan lah. Okey, kemudian soalan 3, 4 tadi terlalu hampir jawapannya, bertindih. Soalan 5 terlalu umum, tanya pendapat kita, mana-mana isi yang sesuai kita boleh ambil. Soalan 6 pun tanya pendapat kita juga, apakah tajuk yang sesuai. Jadi soalan ni jauh sikit lah daripada yang biasa untuk soalan-soalan yang dijangka untuk SPM. Okey. Baik, boleh tinggal? Ada soalan? Kita tak ada masa dah. Kita habis pukul apa? Jadual pukul apa habis? Sejak dah. Sejak kau? Sejak. Sejak. 10.30 habis tau. Baru. Ni okey, baru. So bahagia. Okey, kita terus. Soalan bar. Soalan bar poskala, soalan murah, muradif, soalan jim, soalan mudad. Muradif seerti, mudad berlawan dah. Yang pertama kita ada asa'a. Asa'a ni makna dia buruk, su'un. Baik ke apa? Asa' yang memburukkan dia. Baik ke dia baik? Baik buruk. Ya Allah, akhirilah usia kami dengan pengakhiran yang baik, itu doa. Kenapa dia baik? Tak ada orang tahu. Tak pernah sabar, tak ada orang tahu baik. Slow ni pun hari ni slow. Ni ustaz slow jadi. Ustaz kalau pun awak laju lah ustaz. Kalau slow lah ustaz jadi. Mana asa'a? Bukan makna asa'a, seerti dia. Asa'a memburukkan, su'un buruk mana dia. Dia baik. Okey, tak ada seorang rambut tahu baik dalam 90 orang ni. Pakat duduk dia hari ni. Al-khair. Boleh tak? Khairun boleh. Tak? Contohnya khairun. Mari khair yang boleh. Okey, ada lagi yang lain. Kalau lebih hak serupa dengan dia betul. Kalau sama wazan dengan dia, tak? Ahsana, tak? Memperelokkan. Boleh. Macam ataupun aslaha boleh juga. Al-adat, adat asal Melayu dah adat. Dia lagi kebiasaan, adat kebiasaan. Adat ni seerti dia. Siapa dia? Ada orang tahu? Tak tahu lah dia. Baru Ustaz Wi jawab. Kalau pakak dah senyap, Ustaz tunggu. Tahu ke tak? Tak, merah. Tabi'at boleh, tabi'at. Tabi'at kan adat. Kita berkata tabi'at dia ada, adat dia ada. Tabi'at. Sama. Okey, saunun nafs dalam teks ada dah tadi seerti dia. Menjaga diri. Dia seperti dia tadi dalam teks. Tak boleh je pun. Menjaga. Dalam jawapan pun ada. Ma'alil akhlaq hiya hifzul lisan wa huwa saunun nafs. Dia. Seperti saunu. Dia bukan nafsu. Saunu ni dia nak sepertinya. Apa dia? Saunu ni menjaga. Hafzul. Nak. Hifzul lisan kan? Maknanya saunu hifzun. Hifzun. Hifzun nafs. Hifzun nafs, menjaga diri. Cantik. Okey, itu seperti jadi kita ada asa'a, ahsana atau aslaha ataupun khairun, al-adat, tabi'ah, saunun nafs, hifzun nafs, menjaga diri. Kemudian perkataan melawan kita ada ar-radi'ah ni makna sama dengan ni. Radi'ah ni su'un, buruk. Boleh tak kita ambil kata kesan ni? Boleh tak? Radi'ah makna dia buruk. Baik ke pada baik? Kesan ni. Orang kata jayid pun boleh ni. Jayid.
Jayyidun, baik, boleh. Khairun, boleh. Khairun tak. Tolong. Dia tanya tolong. Saat ni serti ni berlawan. Yang kedua, ihtimam, mengambil berat. Ada orang tahu? Mengabaikan. Mengabaikan. Tahu tak tahu? Oh. Kalau tak tahu ayat, tak tahu. Sakwi lah jawapan. Sebab kita tak ada masa. Tak tahu. Tak tahu. Okay, beres. Ihmal. Ahmala yuhmilu ihmal. Itu masdar dia, muka dia masdar kan. Kalau nak buat fi'il dia, ahmala, mengabaikan. Ahmala, mengabaikan. Okey. Patut berlawan bagi ihtimam, mengambil berat. Kemudian kita ada hadarah, kemajuan. Mundur. Terkebelakang. Terlewat. Hadaratul ummah. Seperti berlawan ni. Hadarah, kemajuan. Kemunduran dipanggil takhalluf. Ni. Takhalluf. Meninggal. Takhalluf. Okey, jadi tu untuk perkataan melawan kita. Jadi kita ada radiah, mana buruk. Lawan dia baiklah. Jayyid, khair, hasan. Ihtimam lawan dia ihmal, ahmala. Hadarah, kemajuan, lawannya takhalluf, kemunduran. Okey, beres. Okay, seterusnya kita ada istakhrij ma ya'ti minan nas. Keluarkan apa ni dari petikan. Keluarkan dari petikan. Ini khabar inna. Yang kedua kita ada tarkib idhafi. Yang ketiga kita ada tarkib na'ti. Soal sehulah lah. Khabar inna. Okey, dia suruh kita cari yang pertama khabar inna. Tajuk apa khabar inna? Dia tajuk dia. Khabar inna. Tajuk apa? Tak jumpa tajuk jawab kan? Khabar inna. Tu senyap sungguh hari ni. Dia pakat senyap belaka. Tajuk apa khabar inna? Ada orang kedak ni, kelas ni. Okey, kelas kumpulan ni. Tak. Semua kelas ada ni. Tapi hak bunyi suaranya seorang dua orang. Tak adil suara ya. Khabar inna, tajuk apa? Inna. Tajuk Aku. tajuk inna ialah. Tak. Okey, ni seterusnya tarkib idhafi. Biarlah ni awak biasa dah tak. Tarkib na'ti. Baik, kita cari. Sejuk hari ni sejuk. Baik. Dia nak khabar inna. Inna asaq, inna ada dah. Mana khabarnya? Inna asasal hayatil insan akhlaquhu wa adabuhu. Mana khabar dia? Inna ada isim, ada khabar. Siapa jumpa khabar dia? Sesungguhnya asas kehidupan manusia adalah akhlaknya dan adabnya. Mana khabar? Hayatu. Okey, Ustaz baca tadi dah. Inna asasa hayatil insani. Asas kehidupan manusia. Bagi bawah tak boleh jadi khabar. Sesungguhnya asas kehidupan manusia ialah akhlaknya dan adabnya. Maka mana khabar dia? Selepas inna ni isim dia kan? Mansub. Isim inna mansub. Khabar inna marfu'. Maka mana khabarnya? Khabar-khabar ni cerita dia. Mana sah? Dia nak ayat sesungguhnya asas kehidupan manusia apa dia? Ialah akhlaknya dan adabnya. Maka khabar dia? Akhlak. Khabar dia akhlak. Akhlaquhu. Khabar inna marfu'un bid-dhammah. Maka ni khabar. Ni khabar. Bisa jangan ambil sekali dengan adab. Adab tu dia tajuk lain dah. Okey. Tapi jawapan dia akhlaquhu.
Okey, khabar inna. Seterusnya tarkib idhafi. Tarkib idhafi kita tahu dah kan? Tarkib idhafi adalah dua isim yang disandarkan menjadi satu maksud dan isim yang di hadapan tidak ada alif lam. Okey? Mana paling awal kita jumpa? Hayatil insan. Okey, cantik. Hayatil insan. Kehidupan manusia. Dua isim disandar jadi satu maksud. Isim yang pertama tak ada alif, tak ada alif lam. Isim yang kedua dipanggil dengan mudhafun ilaihi. Ahsant. Okey. Yang ketiga, at-tarkib an-na'ti. Kita tahu dah tarkib na'ti adalah berbentuk sifat. Sifat. Dan dia mesti sama-sama dari semua segi. Okey. Cuba tengok perenggan pertama ada atau tidak. Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada, sebenarnya ada se. Ada se. Bagi pertama lagi. Ada tak? Dia sifat ni kalau ada alif lam, sama-sama ada alif lam. Kalau tak ada alif lam, sama-sama tak ada alif lam. Kalau mansub, sama-sama mansub. Mufrad, sama-sama mufrad. Mu'annas, sama-sama mu'annas. Mudzakkar, sama. Dia serupa berlaku. Di mana? Tarkib na'ti. Na'ti ni sifat. Adik belakang tu menunjukkan sifat. Siapa cuba? Dalam perenggan yang pertama, baris pertama ya. Dhamana aziman. Dhamanan aziman. Jaminan yang tu sifat. Jaminan yang besar. Okay, serupa tu tak? Serupa sebiji. Dhamanan aziman. Tarkib an-na'ti. Okey. Jadi dhamanan aziman sama-sama tak ada alif lam. Dua-dua nakirah. Sama-sama mansub ada alif belakang. Sama-sama mudzakkar. Sama-sama apa lagi? Sama-sama mufrad. Itu tarkib nanti. Okey, bagus. Seterusnya soalan i'rab. A'rif. Soalan soalan i'rab. Dan i'rab mesti lengkap sebagaimana biasa. Soalan i'rab lengkap mesti ada mauqi', kena ada alamat, kena ada halah, kena ada alamat. Mauqi' tajuk dia, kedudukan perkataan itu dalam ayat. Halah marfu', mansub, majrur atau majzum. Alamat tengoklah halah dia ke apa. Okey, jadi kita ada al-insan dengan ummah. Kita ada al-insan di mana? Duduk perenggan kedua, dua-dua. Bala'ul insan. Okey, copy. Ni sikit nak tengok. Tak. Ada bala'ul insan. Ujian manusia. Kemudian ummah duduk mana tadi? Hadza hassal islamu ummatahu. Okey, kita ambil ni. Hassal islamu ummatahu. Hadza tu penanda wacana ya. Okey. Baik, jadi kita ada al-insan dia garis, kita ada ummatahu. Siapa dia nampak untuk soalan yang pertama? Ada garisan dah. Buat dulu. Apa i'rab yang pertama? Bala'ul insan. Ujian Allah kepada manusia, ujian manusia. Dua-dua isim. Yang pertama tak ada alif lam, yang kedua ada alif lam. Gapo? Khabar. Khabar mufrad mesti ada, tak ada alif lam ni. Ujian manusia. Dengar. Apa lagi yang terang? Tarkib idhafi Ustaz. Tarkib idhafi. Betul lah. Ini tak? Tarkib idhafi. Tapi tarkib idhafi tak boleh i'rab. Tarkib idhafi ni dua perkataan ni. Jadi antara mudhaf dengan mudhafun ilaihi ni orang panggil tarkib idhafi. Cuma nak tahu belakang ni orang panggil apa? Tarkib idhafi hak duduk kata yang kedua ni. Orang panggil apa nama dia? Apa namanya? Mudhaf ilaih. Okey, ahsanta. Ni baru i'rab dah. Tak ada i'rab mudhafun ilaihi. Pada depan ni orang panggil mudhaf, ni belakangnya orang panggil mudhafun
ilaihi. Tapi mudhaf bukan tajuk i'rab. Mudhaf kena tengok kedudukan dia dalam ayat. Tak. Mudhaf ilaihi memang tajuk untuk i'rab. Okey, jadi kita baca balaul insani kan mudhafun ilaihi. Jadi mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi halah dia apa? Marfu'. Majrur. Okey, ingat tu tak muka surat 9 nota kita. Mudhafun ilaihi duduk dalam bahagian majrur. Majrur dengan apa sebab mufrad ni? Kasrah. Bil kasrah. Okey, ahsant. Jadi balaul insan, mana al insani mudhafun ilaihi sebab dia duduk dalam tarkib idhafiyah. Kalau belakang panggil mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi dalam keluarga majrur dan dia majrur bil kasrah sebab dia mufrad. Cantik. Seterusnya kita nak kataan ummatahu. Okey. Lagi garis pula. Nak buat lain ni. Okey. Apa pergi merah pula ni. Dah lah gaduh dah. Okey, kita nak buat masa tinggal 3 minit. Asal 3 minit. Okey. Asal Islamu ummatahu. Hasa fi'lun. Okey. Ni jumlah fi'liyah ke? Jumlah fi'liyah kena ada apa dah? Komponen utama dia yang pertama fi'il, yang kedua Fa'il. fa'il, yang ketiga Maf'ulun bih. maf'ulun bih. Siapa dia fa'il dia? Siapa yang menggalakkan? Tentulah Al-Islam. Islam. Maka Islam lah fa'il. Islam menggalakkan. Fa'il marfu'. Maka dia Islam menggalakkan siapa? Umatnya dah. Maka umat tu jadi apa? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Jadi ummata. Dia nak suruh i'rab ta tu lah. Bukan hu tu dia nak suruh i'rab ta. Kata ummah tu. Hasal Islamu ummatahu. Maka kita tahu dah dia maf'ulun bih. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Maf'ulun bih dalam keluarga mana? Halah apa? Masuk. Okey, muka surat 9 dia ayat kita. Dia mansub. Nah. Dia mufrad mansub bil apa? Al-Fatihah. Okey, bil fathah. Baik, ahsantum. Jadi beres untuk i'rab. Jadi kita ada balaul insani mudhafun ilaihi. Hatta al-islamu ummatahu maf'ulun bih. Okey, cantik. Okey, kemudian kita ada seminit. Tak ada habis kita. Lepas ni kelas ke apa? Apa kelas seterusnya? Admit. Oh, admit orang ni. Admit orang lain. Orang lain kelas apa? Eko. Tak rehat lepas ni. Sambung terus. 10.45. Tak banyak. Okey, Ustaz pun habis dah. Express. Ustaz yang ayat jawapan. Wa min muwasafati ma'anil akhlaqi aidan as-sabru. Dia suruh kita baris kan? Baris ada kaitan dengan i'rab juga. Di antara ciri-ciri ketinggian akhlak ialah, okey, tengok depan ni jumlah ismiyah kan? Harah ja dengan harah ja dia. Harah ja dia tak boleh jadi khabar. Tak boleh jadi khabar. Dia tak boleh jadi mubtada walaupun dia depan. Dia tetap khabar. Jadi mubtada dia duduk belakang. Maka as-sabru ni mubtada dia. Jadi ra ni bagi depan. As-sabru. Ra bagi depan. Siapa dia nak makanlah bela-bela sebab masa rehat. As-sabru. Okey. Sebab apa baca ru? Sebab dia mubtada. Mubtada duduk belakang. Mubtada kepada asalnya as-sabru ala tahammulil kurbi min muwasafat. Tu ayat dia asal. Bal ni pun sepatutnya tak ditanya ni sebab ni bukan tajuk kita tak ngaji ni bal ni. Selepas bal jadi gapo? Ni. Bal ni ataf ni. Ustaz pun heran apa soalan ni banyak lek. Dia ataf kepada as-sabru ni. Jadi kerana as-sabru ni bagi depan maka hak ni pun muwajahatu ikut juga bagi dia. Gitu ya. Jadi soalan ni banyak tak ikut spek. Tak ikut spek yang sepatutnya muwajahatuhu. Bahkan menghadapinya. Okey. Khabar yang keduanya
di antara ciri-cirinya ialah menghadapinya dengan muka yang ceria. Wa ridal qalb, dan hati yang redha. Wa kadzalika, begitu juga si'atus sadri, lapang dada. Ni pun selepas waw sama dengan bal ni. Tajuk ataf sepatutnya tak ditanya juga. Jadi dia ikut ni mubtada ni. Kadzalika tu khabar muqaddam, si'ah ni mubtada muakhar. Jadi dia marfu'. Si'atus sadri, ni ikut ya si'atu ni. Dia tajuk tawabih. Wal afu bagi dia. Tak apalah, ni tidak termasuk dalam silibus kita. Benarnya Ustaz jawab je lah. Tengok ada soalan dah. Memaafkan manusia, wa husnul zan bihim, ni pun waw ni wa ataf juga, ikut bagi hak ni juga. Husnu kita baca, baik sangka dengan mereka. Ni pun ada waw juga. Jadi dia guna soalan yang apa ni, tajuk sama yang untuk soalan. Sepatutnya tidaklah. Wa kadmu, dan menyembunyikan kemarahan, tidak menunjukkan kemarahan. Jadi apa baca bagi depan sebab dia tajuk yang sama, tajuk ataf nama dia. Start sini lagi ataf ni, bal wawa. Jadi bagi serupa lah. Ni ataf kepada marfu', ni pun ataf kepada marfu', ni pun ataf kepada ni ataf kepada ni ataf kepada ni. Tak apalah tu. Nak buat mana soalan dia buat gitu dah. Jadi yang kita boleh kata dalam tajuk itu mubtada. Hak lain ataf tak termasuk dalam tajuk SPM. Pelik sikit lah. Kemudian yang terakhir, keluarkan 3 isi penting, 3 isi utama. Bagaimana biasa, 3 isi utama. Cuma soalan ni masih lagi terikat dengan hak asal. Sepatutnya soalan Zai ni dia petikan yang lain lah, petikan yang tidak ada kaitan dengan petikan soalan kefahaman. Okey, jadi mungkin kita boleh ambil ni sebagai isi mula-mula. Sesungguhnya asas kehidupan manusia adalah berdasarkan akhlak dan adabnya. Ustaz tolong jawab je lah pasal kita tak ada masa dah. Dan kita telah habis masa. Jadi kita ambil yang pertama. Sesungguhnya asas kehidupan manusia adalah akhlak dan adabnya. Situ. Yang kedua kita boleh ambil mana? Yang kedua kita ambil tanpa akhlak yang tinggi akan berlaku kerosakan kepada manusia dan masyarakat. Okey, kita ambil ni. Kita ambil dulu, lepas kita beki sikit supaya nampak ayat kita. Okey, yang kedua, tanpa akhlak yang tinggi akan berlaku kerosakan dan keruntuhan. Kita ambil yang ketiga, kita ambil ciri-ciri lah sikit lah. Ciri-ciri duduk penggalan yang ketiga seterusnya. Min a'zami wasafati ma'anil akhlaq ya hifzul lisan. Okey, kita ambil ciri-ciri yang utama dia, menjaga lidah. Gitu ya, senang ya soalan ni. Kalau style teks hak kita baca dah, tapi SPM nanti dia tak ambil teks. Dia ambil teks lain, teks pendek untuk kita jawab soalan yang Zai ni dah. Jadi ini ayat dia. Jadi kalau nak beki, kita beki sikit-sikit lah. Contohnya ni, inna ahsana akhlaquhu wa adabu. Biduni ma'alil akhlaq, tanpa dah. Okay. Okey, ini jawapan dia. Baik, awak 35 dah. Ni Ustaz tak baiki lah. Kita ambil salin terus ya. Kalau salin terus ni, tapi soalan ni dia tak oyak, kita buat ayat sendiri, jadi tak ada masalah lah. Keluarkan 3 isi utama dari petikan sebelum ini. Maknanya dia suruh kita autobik. Jadi kita autobik tak baiki pun tak ada masalah. Kalau ada dalam soalan tu dia kata bijumlatin min indik, dengan menggunakan ayat awak sendiri baru kita beki. Ni dia tak ada arahan suruh beki, tak apalah. Kita salin terus je. Jadi kita ambil 3 isi. Asas kehidupan manusia adalah akhlak dan adabnya. Tanpa akhlak yang tinggi akan berlaku kerosakan kepada manusia. Di antara ciri-ciri akhlak yang paling baik ialah menjaga lidah. Okey. Jadi selesai kita bahagian ba dari kertas Yayasan Islam Kelantan. Dan hari ini kita tengok soalan petikan ni agak soalan petikan
lari sikit. Dan begitu juga dengan soalan baris, saat ni dia lari sikit. Dan soalan Zai masih lagi spek yang lama, tidak mengikut yang terbaru. Yang terbaru dia akan bawa teks yang lain untuk kita keluarkan isi penting dari teks tersebut. Jadi Alhamdulillah, terima kasih hok mana hadir hari ini. Nanti dulu jangan tubik lagi, Ustaz nak screenshot untuk kedatangan. Walaupun Google Meet hantar kedatangan ke Ustaz. Untuk rakaman, untuk rakaman. Okey, rakaman dokumentasi kena ada ni, dokumentasi. Jadi kehadiran masih lagi tidak memberangsangkan. Okey, nanti sebentar. Okey, 1 2 3 nak ambil gambar ni. 1 2 3. Okey. Jadi نأجل درسنا في هذا الصباح وفي هذا اليوم. Kita tangguhkan dahulu sehingga kita bertemu pada minggu hadapan bersemuka insya-Allah, dan kita akan sambung baliklah yang tertinggal. Semoga hok mana taduk dalam ni akan dapat belajar dengan baiklah bila bersemuka. فندعو الله سبحانه وتعالى اللهم انفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم اجعلنا من الناجحين والفائزين والمتفوقين خصوصا في مادة اللغة العربية وفي أسبوعهم القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih lakum. Waalaikumsalam. Terima kasih aku. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Okey. Terima kasih, Ustaz. Selamat berjaya belaka insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey. Muzani, tak bunyi suara Muzani. Ya Muzani, sihat? Tidur Muzani. Ni Akram kelas mana Akram? Akram?